Oke, selamat bertemu kembali dalam siri video saya Buyuk Channel, dan saya akan cuba highlight beberapa isu berkaitan dengan ahli parlimen Sabah. Dan kali ini saya highlight seorang ahli parlimen yang lantang, yang vokal, yang sentiasa tidak berputus asa meng-highlight beberapa isu berkaitan dengan Sabah. Beliau ialah Datuk Dr. Jipri Kitingan, iaitu Presiden Star dari Parlimen P18 Keningau. So, mari kita dengar ucapan dan cara dia berbahas menyampaikan hujah di Parlimen. Saya cadangkan supaya pembentangan rang undang-undang perubahan pemindahan perlembagaan ini ditarik balik kerana masih memerlukan perbincangan, masih perlu dipersetujui, masih perlu dibentang juga dan dibahas di peringkat Dewan Undangan Negeri Sabah dan Sarawak. Jadi saya mohon cadangan ini ditarik balik dulu. Terima kasih. So, sekarang kita beralih kepada seorang lagi ahli parlimen Sabah daripada PBS kawasan P168 Kuta Merudu, iaitu Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Angkli. Beliau memang vokal juga untuk Sabah, tetapi dari segi penyampaian dan fokus dia ialah untuk mempertahankan satu perkara hanya berlandaskan kepada kepentingan politik saja. So, mari kita dengar bagaimana beliau berhujah di parlimen. Thank you. Saya sekedar ada dua pertanyaan ataupun penjelasan lah sebelum Yang Berhormat Menteri membentangkan rang undang-undang ini. Rang undang-undang ini, Tuan Ketua, sangat penting sekali bagi kami di Sabah dan Sarawak. Kali this is the only crucial amendment to the perlembagaan Malaysia yang mengembalikan Sabah dan Sarawak seperti mana dalam perjanjian Malaysia dalam status equal. Okey, jadi ini bukan perubahan yang biasa-biasa punya. Maka itulah kami telah sebagai ahli parlimen daripada Sabah dan Sarawak khususnya telah pun merayu supaya perundingan yang seluas-luasnya hendaklah dijalankan dengan kerajaan negeri Sabah dan kerajaan negeri Sarawak dan juga negeri-negeri di sebelah Melaya, Semenanjung. Kerana implikasi luas. Ini bukan sekadar perubahan dari segi memasukkan balik Sabah dan Sarawak dalam 2 sentences ataupun 2 persentuhan dan petua. Implikasi dari segi bylaws, dari segi instrumen, dari segi legislation. Kerana apabila ini diluluskan, ada banyak legislation di peringkat negeri dan persekutuan yang akan terpaksa diubah. Dari segi Sabah dan Sarawak, issues on concurrent list sepertinya, land, seperti environment, dan seterusnya. Itu perlu diambil kira, dan itulah kami telah mengatakan, rujuk dulu ini kepada satu select committee, kedua kepada kerajaan negeri Sabah dan Sarawak, melalui Dewan Undangan Negeri. Tapi nampaknya Yang Berhormat Menteri belum melakukan ini, dan macam kita dalam keadaan tergapa-gapa. Implication serious, Tuan Speaker. I'm closing. If eco status 3 zone ini, then planning dan resource sharing wanted, kalau tinggal betul. Nah, ini belum dibincang secara meluas dan seterusnya. Yang Berhormat Rembau tadi sudah sentuh. So, saya merayu kenapa ini tidak dijalankan elok dan lebih canggih dan lebih tepat, rujuk dulu kepada select committee in the House and discuss secara mendalam. Saya minta Yang Berhormat Menteri. Okey, kita telah dengar dua ahli parlimen daripada Sabah. Pertama Dr. Jipri Kitingan dan kedua Datuk Seri Dr. Maximus Angkli telah berhujah, menyampaikan hujah di dalam sidang parlimen yang mana telah membantangkan atau membuat satu submission berkaitan dengan ketidakpersetujuan mereka di dalam memasukkan nama Sabah dan Sarawak di dalam perlembagaan Malaysia. So, kita nampak sudah, adakah mereka menguntungkan Sabah? Adakah perbuatan mereka itu tadi menguntungkan Sabah? Oh, kalau tidak,
Anda rakyat Sabah boleh menilai dan membuat satu judgement atau hukuman keadilan kepada mereka pada pilihan raya ke-15 yang bila-bila masa akan diadakan. So kalau itu pada mereka, perbuatan mereka itu betul, itu terpulang kepada rakyat juga. Tetapi rakyat Sabah harus bijak. So banyak lagi video mengenai dengan ahli-ahli Parlimen Sabah akan diupload di dalam video akan datang.